أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca dalam syarah kepada Sulam Muhtadi, kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 121, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan umpama takut atas yang terpelihara kehilangannya, mana daripada anggota atau harta, dan jika ikhtisas sekalipun. Ikhtisas ni ketakutan hanya berlaku kepada seseorang sahaja, bukan ketakutan yang umum. Ini sambungan keuzuran yang menggugurkan fardu kifayah salat berjamaah dan menggugurkan fardu ain salat Jumaat. Keuzuran yang menggugurkan fardu kifayah salat berjamaah dan fardu ain salat Jumaat. Yang mana minggu lepas jadi pergi tajuk lain. Minggu lepas pergi kepada tajuk solat orang uzur, solat duduk atas kursi dak minggu lepas. Yang mana terdahulunya bicara berkaitan dengan di antara keuzuran yang menggugurkan menggugurkan fardu kifayah salat berjemaah adalah kesukaran sakit yang tidak dapat pergi ke masjid kerananya. Kerana sakit itu sukar untuk pergi ke masjid, walaupun kesakitannya masih lagi wajib solat berdiri sekalipun. Dia ada kesakitan tapi solatnya masih lagi berdiri. Tapi sakit dia tu kesukarannya untuk pergi ke masjid, tapi sembahyangnya masih lagi berdiri. Nak contoh macam mana? Dia sakit menyebabkan kesukaran dia nak pergi ke masjid, tapi sembahyang je masih lagi sembahyang berdiri. Makna kalau sembahyang duduk tu ada kata mak tak pergi masjid dah sembahyang duduk tu. Hak ning ni memang dia sakit, tapi sakit dia tu tak sapalah tahap yang menggugurkan rukun berdiri. Makna sakit kodoh sakit dia tu masih lagi dihukumkan sebagai orang yang kuasa. Bila orang tu kuasa, solat fardu berdiri menjadi rukun. Kita maklum waktu bagi orang yang qadir, orang yang kuasa, solat fardu berdiri adalah rukun. Jadi maknanya dia ni masih lagi dalam keadaan berdiri itu masih lagi rukun. Tapi sakit tu sakitlah tak sihat. Tapi walaupun masih lagi solatnya berdiri
belum lagi mengharuskan solat duduk, tetapi dia sudah sukar untuk ke masjid. Tu nak tanya contoh tu. Sakit macam mana? Sukar ke masjid, walaupun sakit dia tu masih lagi dia didobikkan, disakatkan sebagai orang yang kuasa, yang mana berdiri masih lagi menjadi rukun. Setakat tu je lah. Tak ada boleh tolong buat misal. Berarti setakat tu ya ceritanya. Bukan kata orang yang sakit, yang mana solatnya duduk, maka gugur fardu kifayah semai berjemaah. Tak ada cakap gitu. Kesukaran sakit yang tidak dapat pergi ke masjid kerana kesukaran sakit, walaupun sakit itu belum lagi menggugurkan rukun berdiri. Kemudian lagi sakut kepada masalah berdiri bagi orang yang kuasa, duduk bagi orang yang lemah. Lepas tu panjang pulaknya bicara berkaitan dengan duduk pula, duduk atas kursi hok minggu lepas. Jadi tajuk itu tajuk lain untuk jadi tu. Jadi macam istitrak tu panjang sangat. Istitrak tu sambilan. Ialah ada relevan dia. Istitrak ni datang ke satu-satu perkara yang bukan di tempat dia, tetapi ada dia punya kaitan dia, ada relevan dia. Istitrak zikr syai' fi ghairi mahallihi limunasabatih, dia panggil. Sebut satu perkara yang bukan di tempat tapi ada munasabah dia. Kalau kita kata ada relevan, tahu? Ingat tak dulu? Relevan. Tahu relevan, ingat tak dulu? Ingat? Kawan tu mati dah, tapi ingat tak kih dia tu? Jawapan dia relevan. Tak relevan. Relevan, tak relevan. Ingat dulu. Jadi sekarang ni istitrak ni kalau katakan sambilan. Nak panggil sambilan ke apa tak tahu. Dia dalam kitab sama. Ada kadang-kadang di tengah tu dibicara tajuk lain, tapi ada kaitan dia dengan tajuk asal. Ada kaitan dengan tajuk asal. Sama juga dengan orang ngajar. Orang ngajar ni kenapa pergi masuk tajuk lain? Masuk tajuk lain ni dia kena ada dia punya munasabah dia, ada cuma kaitan dia walau pergi pada tajuk lain. Dia tak boleh nak kata mengajar satu tajuk, masuk tajuk lain, masuk secara gitu je. Apa kaitan dia dengan bicara dengan tajuk sekarang dengan keluar tajuk masuk tajuk lain itu? Apa kaitan? Tak ada langsung. Ada orang pesan gitu. Mengajar berarti tajuk lain. Kalau kita kata macam tukar stesen terus. Biasanya orang nak pergi, dia ada poin yang nak dibicarakan. Poin yang perlulah berkait dengan setempat contohnya. Tapi sebelum kita nak sentuh poin tu, kita kena ambil tajuk. Lepas tu dia kena ada sikit kaitan. Kita pun slow pergi pada poin hak kita nak bicara tu. Jadi kita panggil istitrak tu. Sambilan kau panggil. Tapi kena ada munasabah dia. Sebab kadang-kadang kan ada orang, ustaz, tolong kau ustaz cerita perkara ni dalam mengajar. Bukan tak mau cerita, tapi masa mengajar tu nak kait nak ke situ, tak ada tak dia punya munasabah. Tak ada tali kita nak tukar tajuk tiba-tiba. Kadang-kadang terasa hati, kita minta tadi jumpa direct pun nantilah, tak minggu ni minggu depan. Mana hak minta tu ingat, cuma nak sendal nak pergi pada dia minta tu biar ada ni, ada kait. Ada ni, dia tak boleh nak semata-mata nak keluar gitu. Ialah kadang-kadang kosek sikit, setuh sikit. Kenapa gitu? Suami saya jadi, tapi boleh, tak ada masalah, tapi biar ada kaitan. Jadi kita bicara bab kesukaran sakit yang tidak dapat pergi masjid kerananya, walaupun sakit itu tidak menggugurkan rukun diri, sebab masih lagi dipanggil orang yang kuasa.
Jadi bila timbul kuasa lemah tu, pergi kepada masalah solat duduk. Tu kait dia tu ke lain. Solat duduk timbul pula solat duduk takhusi. Memang tajuk lain, tapi dia ada dia punya ni. Ada punya kaitan. Kemudian masuk tajuk lain, tak selesai, tak boleh gantung pula, kena tambah pula sikit lagi, jadi panjang minggu lepas. Cerita bab solat duduk atas kursi, solat duduk atas latar tak ada isu. Itu mudah je tu. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi uzur, Nabi solat duduk di atas lantai. Tapi kita dengan keuzuran sekarang ni, kadang-kadang ada orang uzur yang memang tak boleh nak duduk atas latar. Adalah dia punya keuzuran ni. Macam-macam keuzuran sekarang. Jadi duduk atas kursi, boleh kedok. Dia panjang pula bicaranya. Cuma nak tambah sedikit, saya dah jumpa dalam satu panduan tu. Makna panduan tu macam rasmi jugalah, dikeluar oleh mereka yang menjadi ikutan orang. Oleh kerana macam saya sebut minggu lepas, timbul isu pada masa berdiri rokok, kemudian iktidal dalam keadaan berdiri, kemudian duduk atas kursi, kemudian atas kursi itu tunduk isyarat kepada sujud. Maka timbul isu masa rokok dalam berdiri, tubuh kita seumpama ni. Faham tak ni? Bila kita duduk atas kursi, duduk atas kursi, kita merokok, setara mana rokok? Ada ni. Masa berdiri tadi begini. Masa rokok, faham tak ni? Orang perempuan pun nampak sebab dia ada TV. Kita solat berdiri, rokoknya beginilah. Faham tak ni? Dia panggil apa? 90 darjah. Kemudian bila duduk atas kursi, duduk atas kursi, dia pun tunduk untuk sujud. Setara mana? Jadi mana rendah? Tunduk rokok dengan tunduk sujud. Jadi rendah tunduk rokok. Ni ada orang ngajar tak boleh pesaning. Wajib kena rendahkan tunduk untuk sujud, nak banding tunduk untuk rokok. Itu dalam situasi yang sama. Berdiri sama berdiri, duduk sama duduk, mengiring sama mengiring, melentang sama melentang, barulah wajib rendahkan sujud nak banding dengan tunduk kepada rokok. Adapun kalau dia rokok berdiri, ia duduk, bila ditunduk untuk sujud dalam duduk, serendah-rendahnya dapat buat, jangan duk bandinglah dengan rokok dan berdiri tadi sebab situasinya berbeza. Adapun kalau di solat berdiri, rokok dalam berdiri, sujud dalam berdiri, sebab dia memang tidak boleh turun ke lantai. Kalau dia turun ke lantai memang tak boleh naik dah rakaat yang kedua nanti. Maka mazhab Syafi'i pilih solat berdiri. Dia berdiri boleh, duduk boleh, tapi duduk tak boleh bangun dah. Ada ni berdiri rakaat pertama, sujud turun ke lantai, rakaat kedua tak naik dah. Ada ni tak naik dah, tak boleh naik dah, gemuk ke apa tak kira lah. Maka mazhab Syafi'i pilih solat berdiri, termasuk ketika sujud, termasuk ketika duduk antara sujud. Kalaulah kita memilih berdiri termasuk ketika sujud, maka tunduk untuk sujud wajib lebih rendah daripada tunduk untuk rokok dalam situasi yang sama, situasi sama-sama berdiri. Cuma kalaulah sujud dalam berdiri, duduk sujud dalam berdiri, bolehlah duduk atas kursi sekejap. Boleh duduk atas kursi. Bila duduk atas kursi, tunduk kepada sujud, jadi congek dah pulaknya. Tak sudah bicara sebab duduk dah. Tak sama dengan situasi berdiri. Tetapi kalau dipilih berdiri, termasuk pada masa sujud, termasuk pada masa duduk antara sujud, termasuk pada masa duduk tasyahud awal, adapun rakaat yang keempat, dia kena turun ke bawah. Sebab apa? Sebab tak boleh bangun dah. Tak bangun tak apa, dah selesai rakaat keempat. Kan tasyahud akhir pergi salam lah. Tak boleh bangun, tidurlah situ. Sudah dah semayang kan? Rakaat keempat cerita lain lah tu. Tapi nak ceritanya, bila dia pilih berdiri, maka rokok dalam berdiri, iktidal. Sujud ditunduk dalam berdiri ni, wajib rendahkan sedikit daripada rokok tadi. Itu wajib kan?
Tak ada ni. Sebab di situasi yang sama. Tetapi kalaulah dia rokok comel dan berdiri, iktidal, sujud ni dia nak buat rendah daripada hak sana tak boleh tau. Tak boleh dah. Ni habis rendah. Habis rendah. Tak mampu dak rendah lagi. Jadi samalah dengan rokok. Tak apalah sebab dia tak mampu. Tak apalah sebab dia tak mampu. Pandai ni. Dia nak rendah lagi, memang guling bating lah jawapan dia. Dia tak lewat tau. Mana dia boleh setakat ni je. Tapi kalau dia boleh setakat ni untuk sujud ni. Pandai ni. Kalau boleh setakat ni. Dia kalau rokok tinggi sikit tak apa rokok. Pandai ni. Kita rokok gini ni hak akmal, hak comel. Rokok congek sikit, janji ulu tangan, tapak tangan boleh sampai di pelutut, sah dah rokok tu. Tapi rokok congek gitu makruh lah. Tapi sah dah rokok, sah. Tapi kalau di rokok comel gini, masa sujud jadi gini juga, tak ada rendah lagi. Tapi kalau rokok diwak gini, sah rokok, tapi dak makruh ni, sah rokok. Sebab nak bezakan biar sujud nanti iktidal, turun sujud, biar sama macam hak rokok yang sempurna. Biar beza. Tak. Rokok tetap buat hak sempurna. Walaupun pada masa sujud boleh qada yang sama, jadi sama, tak apa. Tak usah nak korbankan rokok tu. Rokok gini rokok yang akmal, faham tak ni? Rokok gini kan memada dah. Sebab apa nak rokok gini? Biar selepas iktidal, kemudian pergi pada sujud ni, biar sujud jadi gini. Bila sujud jadi gini, lebih rendah daripada rokok hak makruh tadi tu. Nah, buat gitu ke? Tak payah. Rokok kena gini juga. Sujud tak dapat nak lebih daripada tu, tak dapat, biarlah. Sama, tak apalah. Kalau boleh buat lebih, lagi bagus. Itu wajib kalau boleh. Bukan lagi bagus, wajib kalau boleh. Ada ni. Tu dalam situasi yang sama. Sama juga kita duduk tak kursi daripada awal. Kursi daripada awal. Takbir, Fatihah, rakaat atas kursi, iktidal, sujud, isyarat atas kursi, wajib kena rendahkan sujud nak banding rakaat sebab situasi yang sama, sama-sama duduk atas kursi. Ada ni. Adapun kalau kita berdiri, rakaat, iktidal, kemudian duduk atas kursi, sujud, tak ada nak banding tu. Sebab di situasi yang berbeza. Tetapi pada masa duduk atas kursi untuk sujud, tunduklah kepala serendah-rendah yang dapat. Serendah-rendah yang dapat. Tapi rendah-rendah pun gitulah juganya sujud atas kursi. Rokok tadi berdiri gini, tak nak banding. Situasi yang berbeza. Ada ni. Ni timbul isu kata tak sah apa semua ni. Maka adalah ada satu panduan untuk mengelak supaya sujud, supaya apa orang perempuan buka tu, TV dak hidup ke? TV dak hidup. TV dak hidup. Nanya orang perempuan. Tunjuk TV dak hidup. Kan TV dak hidup apa? Siang orang perempuan. Dengar saja tau. Balik tengok FB di rumah Balik tengok FB di rumah. Jadi apabila timbul masalah kata berdiri, rokok, sujud, duduk atas kursi, jadi lebih rendah rokok dalam berdiri nak banding dengan sujud atas kursi. Maka ada satu panduan, buku panduan. Dia berdiri molek, berdirilah berdiri. Berdiri, baca Fatihah selesai, baca surah, dia ajar suruh duduk. Duduklah duduk. Untuk rokok, untuk iktidal, kemudian untuk sujud, barulah boleh rendahkan sujud daripada rokok dalam duduk atas kursi. Tu dak betul awal-awal lagi dah tu. Asalnya dia sembahyang berdiri. Pada ni, rokok dalam berdiri, kemudian sami Allah menamidah, duduk atas kursi, tunduk tu, jadi timbul isu masa berdiri tu gini. Pada ni, faham tak? Masa duduk atas kursi macam gini lah. Kita berdiri, rokoknya comel lah. Rokok, lepas tu iktidal, lepas tu nak sujud duduk, lepas tu tunduknya. Jadi congek tinggi, tunduk pada sujud gini. Kok tadi rokok gini. Padahal tak ada isu sebab dia kedudukan yang berbeza.
Oleh kerana nak elok jadi sujud ni jangan lebih congik daripada rokok, dia ajar orang ni lepas baca Fatihah surah untuk rokok cari kursi lalu duduk. Lepas tu rokok dalam duduk sami Allah menamidah, sujud dalam duduk biar lebih rendah daripada rokok tadi. Nak beza. Dia punah awal lagi tu. Dia berdiri wajib sampai i'tidal kalau dia kuasa. Yang jaga dia buat punah ke berdiri tu kenapa? Ni ada dalam panduan ni yang memang orang pakar panduan orang ni. Ada ni. Jadi apabila selesai baca Fatihah surah, untuk rokok dia suruh duduk atas kursi dah. Rokok daripada atas kursi, tidak atas kursi, sujud atas kursi. Jadi sujud tu boleh buat lebih rendah daripada hak rokok atas kursi tadi. Padahal tak ada salah pun. Tadi berdiri rokok, ini atas kursi duduk. Tapi dia salah faham situ, dia pergi punah pula hak kewajipan berdiri dalam rokok, kewajipan berdiri dalam i'tidal bagi orang yang kuasa. Oh, dia pergi bokeh hak tu, dia pergi punah hak tu. Oh, ni lagi berat ni. Ada ni. Orang kuasa wajib berdiri sampai i'tidal. Kan cerita dah minggu lepas kan. Kita semai duduk, main duduk. Kita lemah. Bila rokok saja kita hilang lemah tu. Jadi kuasa tiba-tiba. Ingat tak? Bila kita rokok, kalau sempat tamat ni rokok baru hilang lemah, maka kita tak payahlah bangun berdiri untuk rokok. Tapi sami Allahu liman hamidah wajib kepada berdiri i'tidal. Pada ni. Tetapi kalau di semayang duduk, dia pun rokok dalam semayang duduk, rokok aja hilang pening, hilang uzur, kuasa dia. Rokok belum tamat ninah. Dalam solat duduk dia wajib kena bangun slow sambung rokok dalam berdiri. Jangan tegakkan tu pun sebab dia akan menambah pula tu. Mana rokok solat duduk belum sempat tamat ninah, rokok ni hilang dah pening kepala dia tu. Segar dah dianya. Dia tak boleh nak teruskan rokok dalam duduk. Dia wajib kena bangun slow biar rokok dalam berdiri. Wajib tu. Selesai rokok berdiri, sami Allahu liman hamidah dalam berdiri. Nak ceritanya orang kuasa rokok wajib berdiri, i'tidal wajib berdiri. Yang faham situ? Ni tiba-tiba segar-segar mega lepas baca Fatihah surah, sudut atas kursi untuk rokok, untuk i'tidal, untuk sujud, biar jadi sujud atas kursi saat ni lebih rendah daripada rokok atas kursi. Jadi dia punah kewajipan berdiri untuk rokok dan kewajipan berdiri untuk i'tidal bagi orang yang kuasa. Jadi kalau ada baca panduan ni, kalau boleh maklumkan kepada yang tulis tu, maklumkanlah. Dan ni salah kau berat dia buat. Dia nak mengelak daripada hak isu berdiri rokok. Mana ni macam papas keping, i'tidal berdiri, duduk atas kursi, tunduk tu sujud jadi congek. Ini elok tu malah tak ada masalahnya, tak ada elok lah tunya. Sebab tadi rokok situasi berdiri, sekarang ni duduk atas kursi, sujud dalam situasi duduk. Jangan bersama lah, tu tak ada masalah tu. Ada ni. Ini banyak sangat lah ni. Tapi banyak isu hak main atas kursi. Kita kena faham molek situ tu. Tapi kalau sampai peringkat masa rokok i'tidal duduk atas kursi dah, bagi orang yang kuasa hak tu dah betul awal lagi. Sebab bagi orang kuasa takbir, Fatihah, rokok, i'tidal wajib dalam berdiri orang yang bagi orang yang kuasa. Ada ni. Ni pun sambilan juga ni panjang pula jadinya. Mana? Yelah kadang-kadang orang main tak kursi ni lama dah, dia dengar kata tak sah lah apalah, macam-macam cara buat. Ada orang buat daripada i'tidal turun sujud, boleh turun dia turun jatuh tubuh, tebuk jatuh tubuh di atas latar. Kata apa-apalah dia buat lakung gitu.
Tapi bukan latar lah, kapek. Kapek pun sakit juga. Jatuh tubuh daripada tidak kepada latar. Dia nak persoal, kenapa kamu duduk atas kursi? Adakah kamu tak boleh duduk atas latar? Boleh dia katakan. Boleh rokok, pasti boleh duduk atas latar. Jangan kata gitu. Uzur orang ni tak sama. Orang yang boleh tunduk rokok boleh. Pasti boleh turun latar, dia kata. Tak semestinya ada orang masalah tunduk boleh, nak turun tak boleh, masalah lutut, masalah macam-macam lah orang ni. Memang dia boleh rokok, tapi kaki dia straight. Kalau turun latar pun dia kena belunjur gitu je kaki. Ada orang hak jenis hak accident tu kan, hak kaki lurus tu. Hak tak boleh nak tu dah dia punya dia punya lutut dia tu. Jadi kalau dia duduk berdiri, dia gagah. Dia gagah berdiri. Dia pun rokok. Dia kalau turun latar, dia kena turun tu lah, turun betul kaki. Betul kaki. Sebelah. Dah tengok dah gitu. Kadang-kadang dia duduk tepi-tepi lah sebab dia takut. Yalah dia cara turun naik agak susah sikit lah. Mana kalau duduk tengah-tengah ni mungkin dia langgar orang mungkin tak selesa lah. Orang uzur ni kadang dia cari tempat. Dia ada tempat dia dah. Mana dia turun latar, kaki sebelah straight. Orang seumpama ni, boleh tak sujud kena bumi tunjuk anggota? Tak boleh pun. Dia sujud mana? Dia tunduk gitu je. Dah kaki dia straight ni, pelunjuk kaki belak ni kan. Dia sujud mana? Mana gendah dengan rokok berdiri tadi? Nak tanya. Hak ni hak tak ada isu ni sebenarnya sebab dia bukan main atas kursi. Dia berdiri comel, rokok comel. Selesai i'tidal dia pun turun latar. Tapi kaki dia ulu ke depan. Memang tak boleh nak sujud. Ada setengah tu boleh kot dia macam gitu asyik. Ada tak boleh. Dia macam-macam lah orang ni. Dia pun tunduk kan ni masa dia duduk atas latar untuk sujud. Dia tunduk ke depan kan. Mana rendah dengan rokok dan berdiri tadi nak tanya? Mana rendah? Kau nak kira? Rendah rokok dan berdiri. Lepas tu nak bandingnya? Tak boleh. Waktu berdiri ni duduk apa nak bandingnya? Ada ni. Jadi orang gini lah. Nak duduk atas kursi boleh. Sebab kalau turun latar apa tak boleh sujud kena bumi tujuh anggota. Jadi daripada turun latar dia pun duduk atas kursi. Dia pun tunduk. Sama rendah dengan dia tunduk ketika duduk atas latar. Tapi dengan rokok berdiri mana lebih rendah? Lebih rendah rokok berdiri. Tak ada isu sebab itu situasi yang berbeza. Isu ni tak pernah timbul dulu. Orang main atas kursi. Sekarang ni timbul tok soh batal sebo. Orang pun jadi panik pada panik apa gitu. Lah Allah lama kening saya main atas kursi tok soh tu rakamang tu. Orang hara sekali. Oh ni mai tunjuk rakamang, saya tengok dah rakamang tu. Dah warna saya. Tapi sedap juga dok kita orang panik gitu dok. Orang gempok. Gempok kita baru sahur kita. Gempok jadi orangnya. Habis batal, habis tidak sah. Sama juga dengan orang kata duduk sekejap atas kursi menambahkan rukun fi'li duduk. Tak. Waktu dimaafkan. Duduk. Kan dia berdiri, rokok dan berdiri, i'tidal berdiri. Dia duduk atas kursi dulu kan. Lepas tu baru dia turun sujud, baru dia isyarat pada sujud kan. Duduk atas kursi tu dapat dah qada tamanninahnya, qada subhanallah. Menambahkan rukun fi'li duduk. Tak. Ada bilang gitu. Bahkan dalam kitab tak ada guna-guna pun buat. Tapi kalau orang buat pun dia daripada i'tidal berdiri, dia nak turun sujud latar. Ni macam orang biasa ni, orang biasa. Tapi sapan latar dia berehat dulu sekejap. Lelah ke orang ni dah tahulah. Ni mayang biasa ni, berdiri biasa, semayang atas bumi biasa. Lepas dia i'tidal berdiri, turun nak turun sujud ni, dia duduk dulu situ. Berehat dulu senapah. Dia duduk tu dapat qada tamakninah, dapat qada subhanallah. Qada tamakninah ni pendek sangat. Qada subhanallah aje. Dan dia dapat qada subhanallah duduk
sebelum sujud yang pertama, dia panggil menambah rukun fi'li ke tak? Tak, dimaafkan. Atau ada yang kata Fathul Mu'in. Sama juga dengan orang yang sujud sejadah. Sujud sejadah, lepas sujud sejadah terus bangun, dia tidak ada duduk istirahat di situ. Pada ni tak ada duduk sekejap, tak ada. Lepas sujud sejadah nak bangun sambung rakaat pertama tu, dia tak ada duduk situ, dia terus bangun. Tiba-tiba lepas sujud sejadah dia duduk sekejap, duduk dapat qada tamakninah, barulah dia bangun kepada berdiri rakaat pertama. Dia panggil menambah rukun fi'li ke tak? Tak, dimaafkan. Ni mudah nak batal. Kata biar gempok orang, kejut orang. Dia benda buah batal ni. Buah batal jangan main. Lelah tu semayang, tiba-tiba main kita tak sah. Cuma tadi tu jaga molek lah. Waktu memang jelas-jelas salah tu. Kuasa molek-molek ada. Lepas baca Fatihah, sebelum nak rokok, sudut takhusi dulu. Kemudian rokok ketika atas kursi, iktidah ketika atas kursi. Waktu punah awal-awal lagi ajar seumpama tu. Kenapa nak mengelak supaya rokok dengan sujud atas kursi ni, biarlah rokok tinggi sikit, sujud rendah sikit. Akhirnya rokok disuruh duduk atas kursi. Rokok iktidal bagi yang kuasa wajib berdiri. Ingat baik tu. Jangan awak punah tu. Biar punah tu. Nak mengelak daripada tadi lah. Rokok dan berdiri lebih rendah daripada sujud atas kursi. Hok congek sikit tu tak ada isu. Sebab kedudukan yang berbeza. Warna kita orang. Dah kalau kita nak main atas kursi pun anak beranak kita. Dia macam-macam orang. Kalau kita tengok dalam FB tu, komen tu, saya main atas kursi begini-begini, saya uzur, saya begini-begini. Kita boleh tahu orang ni masalah dia macam-macam. Jadi kita tengok tu, cuma ada satu dalam FB tu minggu lepas dia ada komen, tak tahulah dia kata. Mari surah kayu basikal, tapi time main duduk atas kursi. Tu tak tahulah tu. Dia kata mari sejid surah ni kayu basikal. Kayu basikal. Tapi siapa sejid main atas kursi? Tanya dia lah. Tak tahulah. Kita tengok orang hak bawa kereta. Dia bawa kereta ni tak ada penat. Dia parking pun dekat je dia parking. Parking hak dekat tempat dia dah. Dia naik jalan tu nampak okey je, tapi okey dah okey pun tiup dia angin rebah tu. Bukan gagah sangat benarnya. Tapi dia memaksa. Boleh kena jalan jauh sikit ke, siapa tak nak semayang dia anyuk dah. Dia jadi pening dah. Dia jadi macam nak rebah dah. Kita dia nak kata tu. Tapi hok mari dengan kereta. Hok dah FB tu dia kata kayu basikal tu, tak tahulah tu. Kau ni kamu. Dia kayu basikal, siapa sejik main tak kursi. Kau ni kamu. Apa masalah? Ketenaga dia habis dah kayu basikal tadi. Tu tanya gitu. Dia pun kenapa? Kenapa? Tanya orang tu. Kenapa kamu semai duduk? Duduk tak kursi. Kenapa kamu semai duduk? Tadi kamu mari kayu basikal tadi. Kita ni biasa main atas kursi ni, hok mari jalan dia, orang bawa kereta. Orang bawa motor pun kita tak jumpa. Bawa motor ni kena gagah juga. Ada ni, bawa motor kena gagah juga. Bawa motor, dapat tukar molek-molek ada. Motor pula bukan pakai start tangan ni, start pakai kaki. Kita ada dalam ni motor start pakai kaki. Kalau ni kan motor kan dia pakai pecek, dia pecek suih hidup. Kita dulu menelah kaki, dah start dah hidup lelah. Kalau ni mudah aja. Tapi kalau motor boleh bawa, pakai tenaga juga tu. Siapa tak semai atas kursi pun kita nak sedap dah. Tapi nak kata orang ni tanya dia lah. Hak biasanya orang main kereta tu kita mungkinlah dia uzur. Tapi kalau kayu basikal tu boleh ke tak? Berlaku masa kayu basikal tu boleh. Siapa masuk dalam masjid dia pening. Tu kan ni. Kayak kau. Suka. Mungkin. Tu wallahu alam nak kata kan ni payah.
Cuma kita bab ni kena faham molek lah. Bab-bab rukun berdiri bagi orang kuasa kena faham molek. Jangan buat lebih kurang sebab dia berkait dengan rukun sembahyang. Kita sambung berkaitan dengan ni keuzuran yang menggugurkan fardu kifayah solat berjamaah. Dan umpama takut atas yang terpelihara kehilangannya, mana daripada anggota atau harta, dan jika ikhtisas sekalipun, takut yang terpelihara ni dipanggil maksum. Benda yang terpelihara maksum syar'an, dia sebut dalam kitab. Benda yang terpelihara pada syarak, benda terpelihara syarak, terpelihara kehilangannya daripada anggota atau harta, dan jika ikhtisas sekalipun, anggota mana, harta mana yang maksum, yang terpelihara syar'an pada syarak. Yang terpelihara syar'an pada syarak ni contohnya terpelihara terpelihara pada syarak ni, kalau kata anggota ni anggota yang bukan orang yang tak maksum tu lah. Kenapa tak orang jemaah? Takut kena takak. Apa? Takut kena kerak tangan. Tu dia mencuri. Tak maksum, tak terpelihara gitu. Tak gugur fardu pada salat jemaah. Apa dia takut main jemaah? Takut kena takak, nanti anggota tangan dia hilang. Tu maksum tak? Terpelihara tak pada syarak? Tak. Memang dia kena kerak tangan. Itu benda kerajaan lah. Pada ni. Ataupun dia kalau datang berjemaah menyebabkan anggota dia tidak selamat, kena piak dia orang, kena rotan. Apa? Di minahara. Tu dia panggil tidak maksum tu. Ni hak maksum ni, hak orang molek-molek ni. Ataupun harta mana ni, hak dia takut hilang ni, harta hak dicuri. Itu tidak maksum, tidak terpelihara tu. Ada ni. Jadi kita curi barang orang. Lepas tu kalau pergi majmu'ah, barang itu curi, hilang pula. Tidak terpelihara tu, bukan barang kita tu. Hak ni takut atas yang terpelihara kehilangannya. Hak barang yang terpelihara, anggota kita, anggota yang tak ada salah apa, harta memang harta kita. Takut ni barulah uzur yang menggugurkan fardu kifayah solat berjemaah dan fardu ain solat jemaah. Dan fardu ain solat Jumaat. Benda yang terpelihara ni kalau kita Arab dia panggil hak maksum. Benda yang terpelihara syar'an pada syarak. Dan jika ikhtisas sekalipun, ikhtisas ni walaupun ketakutan ni hanya kita seorang saja, bukan ketakutan yang umum. Kalau ketakutan yang umum pada masa huru-hara, masing-masing takut nak keluar sebab bahaya diri, tu sama telah lah tu. Mana kadang huru-hara keluar majmu'ah bahaya. Ni macam tempat-tempat yang huru-hara ni lah di Asia Barat. Macam mana solat berjemaah? Macam mana solat Jumaat? Gugur fardu kifayah solat Jumaat, gugur fardu ain solat Jumaat. Sebab apa? Sebab tak terpelihara dah anggota dia. Harta benda pun tak terpelihara dah. Harta benda macam mana? Kalau dia keluar majmu'ah, kena rapah dia orang. Sebab apa? Orang dalam keadaan huru-hara. Hak tu hak ketakutan yang umum sama telah. Ini walaupun hanya ketakutan tu ikhtisas sekalipun hanya berlaku pada dia seorang je. Hanya berlaku di dia seorang sahaja. Dikira keuzuran dah tu. Keuzuran dah. Dia masalah hak takut atas terpelihara ni bukan daripada anggota ataupun harta sahaja. Bukan termasuk maruah kita. Maruah pun sama.
Dia panggil maruah ataupun kemaluan kita. Maknanya kita kalau pergi masjid ada orang yang akan memalukan kita. Contohnya dia akan mengaibkan kita. Tu. Sebab kita maruah kena jaga. Contohnya lah macam mana berlaku tak tahulah. Hak saya mengaji dengan almarhum tugu saya ni, hak dalam kitab Fathul Mu'in, hak kata takut kehilangan hak yang terpelihara ni lah, hak maruah ni. Hak saya ngajinya seperti ia orang bagus, orang yang diimej tinggi dalam agama. Tiba-tiba di jalan ada orang buat nakal-nakal dengan dia atau tak hormat akan dia, maka jatuh maruahnya. Atau di tempat solat ada tulis sendiri, tak boleh nak baca sendiri. Tulis kadang-kadang tulis macam orang universiti. Tanya tulis pantu sangat. Jadi maknanya kalau kita kata dia ni orang yang lebih-lebih, tapi tempat tu banyak orang jenis buat nakal-nakal, buat benda-benda jadi yang boleh menjatuhkan maruah dia. Maka itu dia keuzuran juga tu. Sebab kita wajib jaga maruah. Sebab tu kadang-kadang ada tempat-tempat yang kurang elok. Tempat jemaah ni, tapi kelakuan ahli jemaah tu jenis bolok-bolok belaka. Ada ni. Jenis buat gurau pelik-pelik je misalnya. Jadi kalau orang tu orang yang ada maruah tinggi, buat seumpama tu, buat lebih kurang seumpama tu, dia jenis adalah kita kata budak nakal seorang tu, dia duk ke siapa tu? Ada ni. Habiskan orang di selok. Contoh. Adalah tempat tu orang jenis hak kurang sikit tu. Jadi boleh jadi malu kita. Kalau dia buat kepada orang biasa-biasa, mungkin okey je. Kalau macam kita orang tua, ayah haji, dihormati, dimuliakan oleh masyarakat, tapi di tempat tu memang tak selamat dia. Tak selamat dia punya maruah dia tu. Sebab ada orang jenis hok pelik-pelik ni, buat nakal pelik-pelik, ataupun jenis dia jenis gitu. Jenis buat gurau. Kan ada kawan gurau hok tak pandai. Jumpa haji tepuk punggung haji tu, molek kedok gitu. Misal tak kena tepuk punggung orang lain tak apa. Orang Melayu tak apa tepuk punggung. Jangan orang Arab sudahlah. Orang Arab tepuk punggung, apa cari nahah. Orang tak tepuk punggung. Orang Arab pulah kepala tak apa. Orang Melayu tepuk punggung, rapa punggung tak apa. Setuh kepala jangan. Atau orang Melayu, Arab pegang kepala tak apa, tepuk punggung liwat. Dia maksud dia liwat sebab Arab dengan liwat ni dia sensitif. Orang Melayu liwat ni tak kenal. Kemudian baru kenal barang apa liwat. Liwat, lewat, mari kerja lewat. Ada buat lewat tu. Tu lewat lain. Ni liwat. Orang kita tak kenal. Orang Melayu tak kenal. Tapi walaupun gitu, mari tepuk punggung gitu orang ayah haji orang tua, jatuh maruah. Maka kalau pergi tempat tu, jemaah tempat tu gitu ada orang, maka untuk jaga maruah dia, gugur fardu kifayah solat berjemaah atas dia. Orang biasa-biasa tak apa. Ni. Mana kalau ada orang gurau pelik-pelik, orang buat nakal pelik-pelik, boleh jatuh maruah dia sebagai orang yang orang tua ke contohnya. Kena jaga belaka tu. Itu yang terpelihara, yang maksum belaka tu. Anggota kena pelihara, harta kena pelihara, maruah pun kena pelihara. Kena jaga hak tu. Kalau tak boleh jaga hak tu, dia panggil keuzuran yang menggugurkan hukum diri. Dan umpama takut orang yang berhutang, yang apa? Yang muksir, yang apa?
Yang muksir, yang papa. Bukan hok ada duit, hok saja tak mau bayar, bukan ni. Orang hok papa akan ditangkap atau dipenjara oleh yang menghutangi, oleh orang yang menghutangi. Oleh orang yang menghutangi ni mana tuan hutang lah, serta kesukaran atasnya, atas orang yang berhutang yang papa ni mendirikan saksi atas menetapkan kepapaannya. Dia nak cari saksi, nak menyatakan dia papa ni payah, tak ada saksi. Tuan hutang tak percaya saya ni mepeh dah. Mepeh apa dah? Mepeh ni tak ada duit ke orang kau mepeh? Tak ada duit. Mepeh lah. Ke mepeh ni tak ada tenaga panggil mepeh dia. Kalau tak ada tenaga tak panggil mepeh. Dah, tak ada duit je lah. Tak ada tenaga tak panggil mepeh. Mepeh kau? Allah lah ni mepeh sungguh lah. Nak jalan jauh-jauh tak boleh. Gitu. Kena tak ya? Nak jalan jauh-jauh tak boleh. Sebab apa? Mepeh. Dia rasa orang guna kat ayat tu mepeh ni bukan tak ada duit je. Ada tenaga, orang tak ada orang, dia panggil mepeh kau. Jadi sekarang ni dia memanglah tak ada duit. Tapi orang tak percaya. Menawak mu ni ada duit. Kita pula kesukaran nak mendirikan saksi atas menetapkan kepapaan ni. Kalau gitu takat dia orang, takat dia alung jawapan dia. Takat ni alung dah. Takat dia berkah, diikat mana-mana. Hak ni takut kena takat. Hak ni takut kena takat. Bukan setakat kena takat. Bukan setakat kena takat, termasuk takut dimalukan. Orang tanya, hutang mu mana? Padan ni. Tapi di sini disebut berkaitan dengan takut kena takat, takut dipenjara. Adapun berkaitan dengan takut kita dimalukan bila ditanya berkaitan hutang, itu masuk dalam hak maksum yang terpelihara daripada anggota atau harta ataupun maru'ah. Termasuk situ maru'ah. Contoh takut supaya takut kita maru'ah kita jatuh, orang tanya, mari dah haji, hutang bila nak bayar? Misalnya gitu, semua dia duk tekan, hutang bila nak bayar? Takat dah. Tak ada takat, tak ada ikat-ikat, tapi menyebabkan jatuh panggil apa? Air muka panggil tak? Jatuh air muka. Ni panggil keuzuran ni. Sebab apa? Sebab kita kena jaga, anggota kena jaga, harta kena jaga, besar laginya maru'ah kena jaga. Maru'ah kena jaga. Memang jatuh maru'ah sangat-sangat lah depan-depan orang ramai. Bukan setakat kata takut kena takat, takut kena naik oleh orang, semata-mata dia tanya saja, yang menyebabkan kita ni jadi malu. Itu mengikut uzuran juga. Siapa ni? Hak ni orang yang muksir, orang berhutang yang apa, orang berhutang yang susah. Bukan orang yang zalim, yang sengaja tak bayar hutang, tak masuk sini. Macam mana kalau dia berhutang dan dia bukan apa-apa, dia saja tak bayar, dia mari jemaah orang tanya, tu dia sendiri salah dah situ tu, dia zalim dah. Matalul ghina zulmum ni. Orang yang pidah, orang yang sengaja tak bayar hutang padahal dia senang, dia kaya, zalim gitu. Dia maknai orang tu senang hidup, lepas tu kau kereta hutang kita bila nak bayar? Malu kita dia tanya depan, boleh tak panggil uzur? Tak panggil uzur tu, kamu zalim, kamu sengaja tak bayar, kamu rinang, kamu kaya, kamu ada duit. Ni tak masuk. Ni tak masuk ni, tak masuk dalam uzur ni.
Ni yang apa yang baik. Memanglah kalau ikut janji tu lama dah, lepas masa janji betul. Tapi dia bukan sengaja. Dari tu janji enggak ke boleh. Sampai masa kau berat, tu kata kau mepes sampai masanya. Kau berat. Ada ni. Lepas tu macam mana yang beri hutang wajib tunggu. Tidak boleh tekan. Tekan dosa pula kitanya. Ada ni. Wajib tunggu. Sunat kita halalkan. Wajib tunggu. Sunat kita halalkan. Ini di antara perkara sunat yang lebih besar pahala daripada wajib. Kan kita kan wajib dengan sunat, besar pahala wajib lah nak banding dengan sunat. Ini tak ni. Tunggu wajib. Halalkan sunat. Mana besar pahala tunggu dengan halalkan? Besar pahala halalkan lah. Sunat je. Besar pahala sunat dah wajib dalam bab ni. Macam contoh ginilah, orang memberi salam hukumnya sunat. Orang menjawab salam hukumnya wajib. Mana besar pahala orang beri salam, orang jawab salam? Besar pahala orang yang memberi salam walaupun hukumnya sunat. Tapi kebanyakan hak wajib lah pahala lebih besar. Jadi wajib tunggu. Halalkan sunat. Ini besar pahala. Tapi haram kita tekan dia. Tak boleh tekan. Sebab dia muksir, dia apa-apa, dia susah. Lepas tu macam mana? Kena sabar lah. Berat pula lah orang hok beri hutang ni. Dah ikut janji nak bayar, dia tak bayar. Sebab dia dalam keadaan kesusahan. Sebab tu dah nak beri hutang ni besar pahala. Tapi besar juga dugaan. Kalau kita tekan dia, kita memalukan dia, berdosa pula kitanya. Berdosa pula dah kitanya. Tu hok memang dia tak sengaja. Hak senang pula tak mau bayar. Betul kan dia tu? Senang tapi tak bayar hutang. Jumpa sokmo di masjid. Ada program-program besar agama, ada sokmo dia kata duduk depan. Lepas tu tuang hutang pula jadi malu nak jerembung dengar orang berhutang hak senang tak mau bayar. Jadi pelik pula katanya. Tuang punya hutang yang tidak dibayar oleh orang yang berhutang, yang senang, tuang hutang tu malu nak jerembung dengan orang yang sengaja bayar hutang. Dia pula malu pula dah. Orang yang berhutang, yang senang, yang kaya, yang sengaja nak bayar, senyum memek je. Tuang hutang lari. Apa? Malu. Malu apa? Malu kata dia. Padahal patutnya yang berhutang tu malu. Tuang hutang malu. Kan pelik tu. Dah nak kata mana? Kata ada semua program-program agama, ada semua. Takut dia lupa kot. Peringatlah ke dia. Takut dia berhutang banyak, dia lupa hutang awak. Mustahil lupa dia kata. Tapi tahulah. Ni ujian belaka lah ni. Ada ni. Ujian. Orang panggil apa? Masa nak berhutang lembek tekau. Ada lembek tekau. Masa nak berhutang lembek tekau. Masa nak bayar hutang bahkan orang berhutang yang apa ni takut ditangkap. Ni takut ditangkap uzur yang menggugurkan fardu kifayah solat berjemaah. Bahkan orang berhutang yang apa yang takut nak tangkap, tiba-tiba orang mai cari dia di tengah semayang. Di tengah semayang, di rumah di tengah semayang. Bunyilah. Kalau zaman itu cerita lama hak jenis bawa payung tu lah. Tahu? Jenis bawa payung tu. Kan dulu kan cerita Piramli tu kan, hak bawa payung tu lah. Jadi dia berhutang. Tiba-tiba dia apa-apa. Orang hak hutang dia tu mari bawa geng. Mari bawa geng. Mari nak takak macam mana tu kau semayang ni? Dia boleh lari dan semayang syiddatul khauf. Terjun lari. Semayang nak berhenti ni, terjun lari. Selamat, sama balik semayang tadi. Syiddatul khauf dia panggil. Suka dah. Kau dia gitu. Semayang syiddatul khauf,
qiblah dimaafkan. Sembahyang syiddatul khauf pergerakan banyak dimaafkan. Suara jangan bunyi. Cakap mulut batal sembahyang. Suara jangan bunyi. Qiblah tak apa. Lepas tu berlari melompat. Takkan berlari 2 langkah berhenti takat dia orang. Lari tu. Sembahyang apa tu? Sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang dah kadang bersangatan takut. Sama macam kita tengah sembahyang ni, basah nak utuh. Lari terjun, syiddatul khauf. Tengah sembahyang kebakaran, lari turun, syiddatul khauf. Tengah sembahyang mari binatang buah, larilah, panjat atas pokok apa semua, syiddatul khauf. Ni tengah sembahyang, kita yang berhutang apa-apa, orang mari nak takat kita. Sebab hutang tak payah, kita apa-apa. Kalau kita senang, kita zalim, sengaja pidah, sengaja mau bayar hutang, tu tak boleh lari tu. Nak apa-apa ni? Boleh lari, tapi sembahyang tak berhenti. Hak mana boleh baca dah lari tu. Hak mana boleh isyarat rokok dalam lari tu. Isyarat je. Baru berlari, selamat dah. Kena ngadap kiblat semula, kena sama sembahyang macam biasa. Apa gitu no. Hak ni kodoh lepas pada kipas majmu'ah, hak tu tengah sembahyang boleh lari. Boleh sembahyang syiddatul khauf. Sebab apa? Ketakutan ditangkap oleh yang beri hutang, dia dalam keadaan apa-apa. Dia dalam keadaan apa-apa, muksir, bukan dalam keadaan dia sengaja tambah bayar. Ini keuzuran yang menggugurkan fardu kifayah solat berjemaah dan fardu ain solat Jumaat. Dan umpama takut tertinggal detah ulangnya dan ketiadaan pakaian yang layak dengan dia, dan umpama berbau mulut dengan bau yang keji sebab makan bawang mentah atau barang sebagainya, dan sukar menghilangkan dia, dan tunggu orang yang sakit yang hampir matinya, yang tiada baginya memeliharakan atau ada bagi meliharanya, tetapi yang sakit itu umpama keluarganya. Ini banyak keuzuran-keuzuran yang menggugurkan fardu kifayah solat berjemaah dan fardu ain solat Jumaat. Ni tanda molek lah. Sebab kita ngaji kita kecek, kita akan cerita ni padat ni. Cuma dah kadang-kadang kita kecek, melainkan keuzuran yang dinyatakan dalam kitab hak besar-besar gitu je. Jadi kitab ni molek ni, kita ambil molek sebagai tandaan keuzuran-keuzuran yang menggugurkan rukun, yang menggugurkan fardu kifayah solat berjemaah dan fardu ain solat Jumaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.